Okey kan, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askartech. So dekat tangan aku ni ada satu iPhone 11 dan juga iPhone 10 ataupun 10s Max yang saiznya lebih besar. So dalam video kali ni kita akan buat perbandingan antara iPhone 11 dan juga iPhone 10s Max. Tanpa buangkan masa lagi, jom. Mana satu lebih baik, mana satu lebih okey dan beza harga apa semualah kita akan cerita. Perbandingan kita macam biasa, kita akan tengok dari segi design dia, dari segi build quality dia, dari segi kamera dia, harga dia, bateri dan secara keseluruhannya, dan aku akan bagi sedikit kesimpulan lah mana lebih okey, mana yang lebih berbaloi pada pendapat aku. Okey, jom kita mulakan. So first kali apa yang korang perlu tahu adalah iPhone 11 ni dikeluarkan pada tahun 2019 September dan iPhone 10s Max dikeluarkan pada tahun 2018 September juga. So beza dia setahun lah. First kali adalah perbezaan dari segi build quality ataupun design dia. So macam korang tengok kat sini, design dia yang paling ketara kat belakang ni, kedua-duanya ada dua kamera macam korang tengok kat belakang ni. Tapi 10s Max ni kamera dia tu adalah kamera wide satu dan juga telephoto satu untuk ambil gambar zoom dan gambar portrait. Manakala untuk iPhone 11 ni korang ada satu gambar wide dan juga ultra wide. So beza dia kat situ yang ketara sekali. Dan yang kedua kat belakang ni korang tengok, untuk iPhone 11 ni ada macam-macam color, ada putih, ada kuning, ada merah, ada hitam, purple dan sebagainya. Tapi untuk iPhone 10s Max ni kita ada 3 color saja, silver ataupun putih, hitam dan juga color gold yang aku pegang kat sini. Dan design dia Apple logo dekat sini, korang tengok beza dekat sini, yang mana iPhone 10s Max dekat atas tapi dia ada iPhone kat bawah. Kat atas ni ada ni dan bawah ni dia tulis iPhone dekat bawah ni. Tapi untuk iPhone 11 dah tak ada tulisan iPhone, dia letak logo Apple dan lebih minimalis. Kalau korang tanya aku lagi prefer design yang macam ni lah. Tapi overall dia punya design tu still melengkuk macam tengok kat sini, tapi frame dia ni berbeza, yang mana iPhone 11 ni pakai aluminium punya frame dan iPhone 10s Max ni pakai stainless steel, yang mana lebih tahan lah pada pendapat aku. Yang aluminium ni macam korang tahu, macam zaman dulu iPhone 6, macam iPhone 6 semua pakai aluminium dan ada case yang mana boleh bengkok. Tapi kita bukan nak cerita pasal iPhone 6. Dan itu adalah perbezaan dari segi design dia. Dan bahagian depan dia, kalau korang tengok kat sini, dia punya size pun berbeza, yang mana size untuk iPhone 11 adalah pada 6.1 inci display dia, manakala untuk iPhone 10s Max adalah 6.5 inci. So itu adalah overall design dia. Halang-halang kita cerita pasal display bahagian depan ni, kita cerita sikit lebih dalam tentang display dia. Okey, untuk display dia kat bahagian atas ni korang tengok ada kamera, dua-dua support untuk Face ID. Tapi untuk iPhone 11 kamera depan dia dah di-upgrade pada 12 megapiksel dan ini hanyalah pada 7 megapiksel untuk iPhone 10s Max. Dari segi skrin dia, walaupun nampak dekat sini macam tak banyak beza sangat, tapi sebenarnya ada beza dia, sebab iPhone 11 hanyalah pakai LCD, IPS LCD display, manakala iPhone 10s Max pakai OLED punya display. So basically OLED punya display ni lebih cerah dan cantik lah. Walaupun dekat dalam video ni aku tak boleh tunjukkan beza dia banyak sangat, dan pada mata kasar pun sebenarnya actually susah juga nak bezakan, sebab IPS LCD daripada Apple ni memang sangat-sangat terbaik lah orang kata untuk iPhone 11 ni. Tapi OLED display ni memang lebih cantik lah, dan hitam dia tu lebih hitam, manakala LCD ni di hitam dia tu tak hitam sangat lah. Tapi overall nak kata display tu, kalau mana yang mata dia tu tak kisah sangat, aku rasa lebih kurang je lah sama dia. Lagi satu, dia punya display kedua-duanya tak ada 120Hz display, hanyalah 60Hz yang basic sahaja. Ok, kita cerita pasal display. Macam mana pula dengan performance kedua-dua phone ni? Ok, untuk iPhone 11 dia dah pakai A13 Bionic, manakala untuk iPhone 10s Max dia pakai A12 Bionic chip. So basically kedua-duanya menggunakan teknologi 7nm punya transistor Apple chip yang 7nm, dan performance dia pada pendapat aku sebenarnya lah, kalau korang tanya aku lah, aku dah pakaikan kedua-dua phone ni untuk daily ataupun casual usage tu memang tak ada banyak beza sangat. Dari segi gaming pun tak banyak sangat beza dia. So basically aku nak kata yang performance itu memang sepatutnya iPhone 11 ni lebih baik. Tapi kalau untuk orang yang gunakan secara daily usage dan casual, pada pendapat aku korang mungkin tak dapat rasakan sebenarnya perbezaan dari segi performance dia. Next, kita cerita benda yang agak penting untuk rakyat Malaysia ni adalah dari segi harga dia. So untuk iPhone 11 ni korang boleh dapat lebih kurang harga RM2,200 untuk yang saiz 128. Manakala untuk iPhone 10s Max ni aku beli pada harga RM2,000 untuk saiz yang 256GB. Aku akan sediakan list harga daripada kedai yang aku beli, kedai cheaper make it worth, dekat sini. Kalau korang nak tengok dan check out, aku akan sediakan link sekali kalau korang berminat lah. Kalau korang nak beli, Roger lah cakap Askartech yang tunjuk, supaya dia orang tahulah aku hantar korang di sana. Sekarang ni kita nak cerita pasal kamera dia. Kamera dia basically apa beza dia, yang kat belakang ni lah, macam korang tengok, satu ni ada wide dan satu lagi ada telephoto. Kalau kita ambil gambar contoh lah kan, kalau tengok kat sini, kita ambil gambar wide satu,
dan juga ultra wide satu lagi. So ini ada kegunaan dia. Manakala untuk phone ni kita ada gambar wide satu dan juga kita ada gambar telephoto satu. So itulah beza dia, kalau korang nak faham apa beza antara kedua-dua ni kan. So pada pendapat aku, mana yang lebih berguna dan useful bagi aku ni lah. Sebab dia ultra wide tu bagi aku lebih berguna berbanding dengan telefoto yang mana kita tak selalu guna untuk zoom-zoom apa sangat kan. Untuk wide ni macam kita selalu ambil gambar family photo, kita ambil gambar dengan kawan-kawan, memang kita selalu pakai ultra wide punya lens ni. Macam mana pula dari segi gambar quality yang korang boleh dapat? So basically memang iPhone 11 ni ada satu leap forward dari segi gambar quality yang dihasilkan, tapi gambar dia tu, ketara perbezaan dia tu tak adalah banyak sangat untuk dari segi kualiti gambar dia. Dan memang overall bagi aku, kamera kalau nak menang tu memang sepatutnya iPhone 11 lah. Sebab ni iPhone yang tahun 2018 ni, 2019, daripada kamera ni dia dah upgrade kepada kamera ni. Tapi dia punya perbezaan dia di detail dia tu tak banyak sangat kalau untuk bahagian belakang. Tapi untuk bahagian depan dia tu, kamera depan dia tu memang sangat-sangat berbeza. Kenapa aku cakap berbeza? Macam korang tengok dekat dalam video ni sendirilah. Yang ni aku tangkap gambar pada 4K, yang ni dia boleh tangkap gambar sampai HD sahaja. Dan ini boleh tangkap sampai 11, boleh tangkap sampai 4K 60fps. Manakala untuk kamera depan dia pula, dia punya kamera tu adalah kamera 7MP dan ini adalah 12MP, yang obviously iPhone 11 untuk bahagian selfie dia memang lebih baik lah berbanding iPhone XS Max ni. Agak beza jugalah sebab 5MP perbezaan gambar dia lah untuk bahagian depan. Tapi kalau bahagian belakang tu boleh kata dekat-dekat lah. Tapi basically iPhone 11 still lebih baik lah. Dari segi kamera overall aku nak bagi dekat sini, aku lebih prefer kamera dekat iPhone 11 berbanding ke iPhone XS Max. Macam mana pula dari segi bateri dia? Bateri dia kedua-duanya lebih kurang sama saja pada saiz 3100 mAh. Tapi overall nak kata bateri, dari segi bateri usage dia, sebenarnya aku dah pakai dua-dua ni. Perbezaan bateri tu bagi aku taklah ketara sangat sebab kedua-dua pun boleh pakai sehingga 1 hari punya usage untuk bateri. Dan feature-feature lain macam dua-dua ada stereo sound, dua-dua tak ada headphone jack, sama juga. Dua-dua ada wireless charging yang support. Tapi untuk fast charging, iPhone 11 dan ke atas support hingga 18W. Untuk iPhone XS Max ni dia katakan support hingga 15W fast charging sajalah. Itu kelebihan dia sikit dekat sini. Cara kesimpulannya, kalau korang tanya akulah, antara iPhone 11 dengan iPhone XS Max ni mana yang lebih baik? Pada pendapat aku, kalau mana mereka yang perlukan storage yang besar dan bajet hanya dalam 2000 saja, aku suggest korang go for iPhone XS Max ni lah. Sebab korang boleh dapatkan harga 2000 untuk saiz 256GB. Sebab overall performance dia sama saja macam iPhone 11 ni. Kurangnya iPhone XS Max ni adalah dari segi kamera dia, performance dia sikit. Lebih dia adalah harga dia lebih murah untuk saiz GB yang lebih besar. Display dia yang lebih cantik dan besar. Pada pendapat aku itu lebih iPhone XS Max ni. Tapi kalau mana mereka yang nak mana yang lebih berbaloi, sebab berbaloi ni bagi aku adalah benda yang korang guna yang paling banyak lah. So bagi aku yang berbaloi untuk iPhone 11 ni adalah sebab kamera dia tu memang kamera yang memang sangat-sangat okey lah untuk kedua-dua depan dan juga belakang. Harga dia pun tambah RM200 saja untuk akulah, untuk dapatkan yang saiz 128GB. Tapi saiz beza dia, ni 128, ni 256 lah. Harga yang ni RM2,200, yang ni RM2,000. So kalau mana mereka yang tak kisah sangat saiz 256 tu, aku rasa lebih baik korang go for iPhone 11 yang second hand lah. Aku harap video ni dapat membantu sikit sebanyak untuk korang. Dan kalau video ni membantu aku, harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Azkar Tech. Sekian, saya Adam daripada Azkar Tech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.